Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini di hari Ahad yang ceria? Okey, Soleha doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan urusan, sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-126 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Namun kalau anda semua nak tahu, Soleha dah live di Facebook sebanyak lebih 500 tajuk dah. Alhamdulillah. Boleh follow Soleha punya channel di YouTube. Di situ Soleha upload semua video live Soleha. Kalau anda nak follow, insya-Allah untuk makanan rohani anda. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Okey, thank you. Kita ada siapa ni? Hai Kak Emma, hai Kak Ju, hai Ida, hai Kak Mon. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni adalah marketing power. Macam mana sales nak masuk laju? Anda majoriti adalah usahawan kan? Okey, saya akan sharekan sebentar lagi tips bagaimana kita nak sales masuk laju dan insya-Allah mendapat rezeki yang melimpah ruah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam Lia Liana, hai Kak Ju, hai Puan Zanaria, hai Umi Hendon, hai Kak Aisyah, hai Angga Mashita dan semualah semua yang follow Soleha punya live pada petang ini. Dan thank you sebab sudi sharekan Soleha punya link page live pada petang ini. So, berbalik kepada tajuk kita hari ini, bagaimana marketing power untuk sales masuk laju. Sebabnya kenapa Soleha nak cakap pasal sales pula? Ialah kita sekarang ni adalah di fasa PKP dan anda majoriti adalah usahawan, berniaga, buat bisnes online. So, fokus kita pada petang ini adalah macam mana nak tarik rahmat Allah agar rezeki kita masuk mencurah-curah. Soleha akan sharekan ada 7B yang akan Soleha sharekan dengan anda semua. Bagaimana kita nak mendapat marketing yang power, marketing langit yang power di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agar rezeki suka masuk dalam kehidupan kita. Soleha bercakap daripada pengalaman diri Soleha lah, di mana Soleha dah capai 1 juta pertama pada tahun lepas, alhamdulillah, dan sales pada bulan lepas pun alhamdulillah hampir mencapai kepada 100k, 6 angka. So itu adalah antara rezeki waktu PKP ni. Walaupun orang kata sales stuck lah, sales down lah, order tak masuk macam biasalah, tapi alhamdulillah bila kita ada ilmu, bila kita beramal dengan marketing cara Allah, insya-Allah semua tu akan berubah dan kita dapat rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Zurina. Okey, alhamdulillah. Hai Kak Baya. Thank you follow Soleha punya live pada petang ini. So, ada 7B yang Soleha akan share dengan anda semua. Bagaimana kita nak marketing yang power, marketing yang laju, marketing langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama adalah, petuanya adalah berselawat. B yang pertama adalah berselawat. Ini adalah marketing yang paling power, di mana kalau kita awali hari kita dengan
Sentiasa di bibir kita sentiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berselawat non-stop dari pagi sampai malam, sambil masak berselawat, sambil ajak anak PDPR berselawat, sambil buat kerja rumah berselawat, sambil kita closing customer berselawat, sambil kita layan tim berselawat. Itulah adalah marketing yang paling power. Bercakap daripada pengalaman diri sendiri, di mana kita selalu berselawat, awali hari kita dengan kesyukuran dan mulakan hari kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sales masuk dengan sangat laju. Setiap hari alhamdulillah Solehah ada dapat bantu customer, ada dapat bantu sebarkan manfaat FTR. So alhamdulillah, ini adalah marketing yang paling power. Tak boleh kita nak sangkan lagi the power of selawat. So B yang pertama adalah berselawat. Okey, B yang kedua adalah bersedekah. Ni pun adalah yang paling power. Kalau anak kita sakit ke, kalau kita self start ke, kalau kita buntu tak tahu nak penyelesaian, nak minta istikharah dengan Allah, cara yang paling bagus adalah B yang kedua, berselawat, bersedekah. So B yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah walaupun kita tak punya apa-apa harta sekarang ni, bersedekah. Bersedekah dengan apa yang kita ada, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah senyuman, sedekah apa saja yang kita ada, pakaian yang kita tak pakai, apa benda harta yang kita ada kat rumah ni yang kita tak pakai, sedekahkanlah. Sedekahkanlah walaupun hanya sebiji kurma. Sedekahkanlah walau hanya seteguk air. Itu adalah antara sedekah. Waktu kita tiada ni lah, kita lagi kena banyak sedekah. Sebab Allah sedang uji kita. Adakah dikala kita susah, kita masih nak mementingkan diri, ataupun kita ni jenis yang tak kisah, kita yakin rezeki Allah. The more you give, the more you get back. So marketing kedua yang paling power nak pastikan rezeki masuk berdesut-desut dalam kehidupan kita, B yang kedua, bersedekah. Okey, B yang ketiga adalah bila mana kita nak pastikan marketing yang power masuk dalam kehidupan kita adalah berzakat. Hukum zakat ni adalah wajib ke atas kita semua umat Islam yang cukup haul, yang cukup nasab kiraannya. Kita punya kiraan, contoh kalau kita buat perniagaan, kita adalah ejen, kita adalah stokis, kita adalah dropship, hasil daripada untung dan komisen kita dapat daripada perniagaan yang kita tumpang daripada business owner, daripada majikan kita, daripada bos kita, insya-Allah kita keluarkan zakat 2.5% daripada keuntungan yang kita dapat. Tak kiralah nak bayar zakat per hari ke, per minggu ke, per bulan ke, per tahun ke, tak ada masalah. Yang penting kita dah tunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi settlekan amanah dan hak-hak yang perlu kita wajib tunaikan sepanjang hayat kita ni, supaya amal kita tak tergantung di hari akhirat, supaya kita tak berhutang dengan Allah, supaya kita tunaikan hak sesama manusia. Zakat yang kita bayar ni adalah hak anak-anak yatim. Zakat yang kita bayar ni adalah hak kepada asnaf-asnaf yang telah terpilih dan mengikut syarat-syarat tertentu yang telah Islam tetapkan. Okey, tu yang ketiga. B yang ketiga adalah berzakat. Okey, B yang keempat adalah berpuasa. Ni Solehah alhamdulillah dapat konsisten amalkan, di mana bila Solehah boleh berpuasa, walaupun menyusukan anak ke, walaupun dalam keadaan kita ni suri rumah, kerja tak pernah habis-habis kan. So lazimi kehidupan kita dengan banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis. Puasa sunat. Puasa sunat ni banyak sangat barakah, dan memang para jutawan yang sharekan bagaimana sel dia masuk berdesut-desut adalah antara amalan dia yang solat terkesan adalah dia rajin berpuasa. Berpuasa sunat. Berpuasa sunat adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menghadirkan rezeki masuk melimpah ruah. Apa yang Soleh cakap ni alhamdulillah Soleh ada buat, dan alhamdulillah Allah bagi kita rezeki ni adalah berdasarkan amal kita, berdasarkan keikhlasan hati kita, dan berdasarkan nawaitu kita. Sebab tu jangan kita buat sesuatu amal ibadah tu kerana mengharapkan balasan Allah. Jangan kita melakukan sesuatu ibadah tu semata-mata kerana nak dipuji-puji, nak pengiktirafan, tetapi ikhlaslah kerana Allah Ta'ala. Yes, mungkin bila mula-mula kita buat tu kita rasa terpaksa, kita rasa macam nak tiru orang, tapi benda tu kata Imam Nawawi, kita
Kata Imam Al-Ghazali, kita akan menghadapi penyakit hati sebelum kita mencapai tahap ikhlas yang sebenar-benarnya. So lalui sahaja. Mungkin mula-mula kita terpaksa penatlah puasa ni, letih lah. Mula-mula je kita rasa macam tu. Tetapi bila kita dah rasa manisnya ibadah tu, bila kita dah rasanya halawatul iman tu, kita dah rasa dah kesan dia, ketenangan hati, kebahagiaan hati, rezeki barakah, rezeki masuk mencurah-curah, kita tak akan berkira-kira lagi dah. Dan urusan keikhlasan kita dalam ibadah tu hanya Allah yang tahu. Sebab tu lakukan yang terbaik, lakukan the best. Walaupun mula-mula kita memang nak tirulah leader soleha, nak tirulah jutawan soleha, macam mana dia boleh powerful sales masuk hari-hari. Tak apalah aku nak tiru dia. Tak apa. Mulakan sahaja dengan apa yang kita rasa. Walaupun hati tu berbolak-balik, lakukan sahaja. Sebab ikhlas itu urusan Allah. Dan Allah akan memberikan kita ketenangan, dan Allah akan memberikan kita kurniaan hati, ikhlas dalam beribadah bila mana kita dah betul-betul menyerahkan penghambaan diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, B yang kelima adalah baca Al-Quran. Dan ini pun adalah teknik yang sangat powerful, marketing cara Allah yang sangat hebat, di mana alhamdulillah Soleha boleh habiskan satu hari satu juzuk, dah masuk tahun kedua dah sebenarnya. Alhamdulillah. Dan Soleha share tips ni, bagaimana Soleha boleh habiskan satu hari satu juzuk, sebulan boleh khatam satu Al-Quran. Soleha share dengan tim. Soleha kata powerful sangat. Kalau anda nak bahagia, anda nak tenang, rezeki masuk lancar, masa berkat, insya-Allah mengajilah setiap hari. Jangan tinggalkan langsung Al-Quran, kerana Al-Quran ni adalah nadi kehidupan kita. Al-Quran ini adalah kebahagiaan yang kita cari. Kalau kita nak bahagia banyak, mengaji banyak-banyak. Kalau kita nak kebahagiaan, nak rezeki melimpah ruah, carilah Al-Quran, kerana Al-Quran ni banyak sangat mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ni adalah penunjuk. Al-Quran ini adalah penawar bagi hati kita. Kalau kita sedih ke, kita sedang marah ke, kita sedang rasa kehilangan ke, kita sedang rasa down ke, baca Al-Quran. Teknik yang kelima ni powerful sangat. Baca Al-Quran, jangan tinggal. Baca je Al-Quran walaupun kita tak mampu nak tiru macam orang lain satu hari satu juzuk. Mulakan dengan satu hari satu muka. Mulakan dengan satu hari satu baris. Mulakan dengan satu hari setengah muka pun tak ada masalah. Yang penting kita cuba, kita mencuba. Jangan hidup ni kita rasa awal-awal dah give up, kita tak nak mencuba, kita awal-awal dah rasa putus asa, tak mampu nak buat macam orang lain. Tak apa, mulakan dengan yang sedikit, insya-Allah, sehingga hati kita betul-betul mencapai tahap kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, B yang keenam adalah buat baik dengan mak ayah kita. Berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Dan kalau mak ayah kita dah tiada, kita boleh sambungkan amal jariah kita buat mereka. Sedekahkan apa yang kita termampu, terdaya atas nama arwah ibu bapa kita. Kita boleh sambung amal jariah buat mereka di alam kubur sana. InsyaAllah bila kita sambungkan, kita niatkan segala amal ibadah kita. Contoh kita niatkan umrah untuk arwah mak ayah kita, InsyaAllah mereka akan tenang di alam sana. Mereka akan, kuburnya bercahaya di alam sana. Kuburnya akan lapang di alam sana. Kuburnya akan sentiasa sejuk di alam sana. Kalau kita ni seorang anak yang prihatin, sentiasa berbakti kepada orang tua. Sebab tu Soleha selalu ajak tim Soleha, kita kena banyak duit supaya kita boleh sedekah atas nama mak ayah kita. Kita boleh sambungkan amal jariah. Kita sedekah tu atas nama mak ayah kita. Sebab tu kita kena kaya. Islam ni kena kaya supaya kita boleh berbakti. Kita boleh menyebarkan banyak manfaat kepada orang-orang yang kita sayang. Sebab tu tak salah kalau kita nak jadi kaya. Cuma kita pilihlah, kita jadilah kaya yang beriman, kaya yang dekat dengan Allah, kaya yang jutawan bertakwa, bukannya kaya yang jauh daripada rahmat Allah. Okey. So yang keenam adalah berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan B yang terakhir, bagaimana marketing powerful yang sangat-sangat proven yang Soleha dah terbukti adalah barakah doa guru. Sebab tu alhamdulillah dah jadi trending dalam tim Soleha. Alhamdulillah pagi-pagi lebih 20 orang tim Soleha konsisten minta doa restu
Tak apa, kita lakukan rutin ni. Tak salah pun, tak rugi pun kan kita minta doa restu daripada leader ke, guru kita ke. Sebab di situ ada barakah. Setiap ilmu yang kita dapat, kita dengar setiap hari tu, di situlah sebenarnya ada kejayaan. Setiap kali guru kita, leader kita doakan kita, Masya Allah, sambil-sambil tu rahmat, malaikat rahmat sentiasa mendoakan kita. Sebab tu ambil keberkatan berpagi-pagian, ambil masa sekejap tak sampai 5 minit pun, minta doa restu dengan orang yang bagi ilmu dengan kita, orang yang share ilmu dengan kita. Sebab Solehah bercakap daripada pengalaman Solehah, macam mana Solehah boleh capai 1 juta pertama dalam tempoh 5 tahun berbisnes dengan FTR. Alhamdulillah di usia 31 tahun Solehah dah capai dan dapat jutawan FTR pertama. So ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila mana kita jaga barakah daripada seorang guru, doa guru tu ada dia punya powerfulnya. Sebab tu jangan sakiti hati guru, sentiasa hormat guru, sentiasa buat apa yang orang yang telah berjaya buktikan bahawa dia boleh buat, kita follow, insya-Allah. Di situlah kejayaan kita bermula. Andai kita ada barakah daripada doa seorang guru, ada karomahnya di situ, ada kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di hari akhirat nanti Allah sangat menyanjung tinggi, Allah sangat mengambil banyak sangat kebaikan, dan Allah sangat mengangkat darajat seorang murabi, seorang guru, seorang murabi, seorang ulama, seorang yang berkongsi ilmu ni. Allah sangat-sangat menyanjung tinggi pada mereka, dan insya-Allah inilah yang sangat powerful yang Solehah sangat jaga selama 6 tahun Solehah berdakwah bersama dengan FTR. Barakah dan berkat daripada seorang guru. Jaga, jangan kita nodai dengan sesuatu yang boleh merugikan hidup kita. Sebab hidup kita akan hilang barakah kalau kita hilang hormat terhadap orang yang dah banyak bantu kita, orang yang dah banyak share rezeki dengan kita. Ucapkan terima kasih dan sayang dia, sentiasa doakan dia, sentiasa bahagiakan dia, sentiasa santuni dia, dan terima apa sahaja dengan hati yang terbuka. Kita adab berguru pun kita kena jaga. Mereka tegur, mereka nasihat kerana mereka sayang nak kita berjaya, nak kita jadi anak murid yang beradab dan berakhlak, insya-Allah. Okey. Ini sahaja perkongsian Solehah hari ini. Alhamdulillah. So 7B ni kalau anda jaga, insya-Allah inilah marketing yang paling power. Sales anda akan masuk berdesuk-desuk. Sales anda semua akan masuk dengan sangat laju kalau anda jaga semua ni dengan sangat konsisten. Orang yang berjaya dibuat sampai jadi. Orang yang berjaya dia istiqamah dalam akhlak dia. Dia istiqamah dalam menjaga sikapnya, insya-Allah. So Solehah doakan semua 17 mata yang melihat pada saat ini, anda adalah jutawan FTR yang seterusnya. Anda adalah jutawan yang beriman dan bertakwa seterusnya, insya-Allah. Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.